Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Ishak. Nombor metrik saya adalah 03DDT18F2005. Dan hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang final year projek kami, iaitu JTMK FYP Finder. So ini adalah konten-konten yang ada di dalam slide yang akan saya bentangkan. Baiklah, ini adalah introduction kepada projek kami. So, projek kami bernama JTMK FYP Finder. Tujuan JTMK FYP Finder ni adalah untuk membolehkan student dan lecturer di dalam jabatan JTMK untuk melihat tajuk-tajuk FYP yang lepas. Selain itu, ia membolehkan student untuk download rubriks dan logbook dan juga dokumen-dokumen penting berkenaan dengan subjek integrated project. Lecturer juga boleh update dokumen-dokumen tersebut supaya student download versi yang paling latest. Selain itu, JTMK FYP Finder ni dia membolehkan student dan juga lecturer untuk mencari title-title yang lepas mengikut kategori. Dan student juga boleh melihat lecturer mana yang masih available untuk dijadikan sebagai supervisor. Seterusnya adalah problem statement. So, masalah yang kita orang hadapi adalah jabatan JTMK ni tak ada website untuk memaparkan tajuk-tajuk FYP yang lepas. So dia menjadikan agak susah untuk tahu projek apa yang telah dibuat oleh student-student sebelum ni. Student juga susah untuk tahu lecturer mana yang masih lagi available ataupun sudah diambil untuk dijadikan supervisor. So, objektif projek kami ialah untuk membina sebuah website untuk jabatan JTMK untuk memaparkan tajuk-tajuk yang terdahulu, tajuk-tajuk FYP yang terdahulu, dan juga untuk membina sebuah database yang sistematik dan terkumpul. Selain itu, kami juga ingin membina sebuah sistem di mana student JTMK ni boleh melihat lecturer mana yang masih lagi boleh dijadikan sebagai supervisor diorang. Skop projek kami, Sister Scope adalah sebuah database yang terkumpul untuk menyimpan tajuk-tajuk FYP yang lepas, membuat website menggunakan software seperti Adobe Reviewer dan juga Notepad. So, language yang kami gunakan adalah HTML, CSS, JavaScript dan juga PHP. So, kami dalam projek ini boleh juga download rubrik ataupun dokumen yang berkenaan dengan integrated project, dan boleh mencari ataupun sort title-title yang lepas mengikut kategori. So, user scope kami adalah student di dalam bahagian JTMK dan juga lecturer di dalam jabatan JTMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri Beramli, nombor metrik 03DT18F2026. So, sekarang saya akan sambung untuk projek signifikan. Projek signifikan yang pertama ialah JTMK FYP Finder enable student to check the previous FYP title. So, student boleh check, boleh memeriksa title-title FYP yang lama di dalam website. Yang kedua adalah student juga boleh download dokumen ataupun rubrik yang telah di-upload oleh admin sepertinya lecturer. Yang ketiga ialah the JTMK FYP Finder also enable student to check lecturer availability. So, student juga boleh melihat lecturer-lecturer yang masih available untuk dijadikan supervisor. Next, kita pergi ke literature review. So, literature review yang pertama ialah kami ambil daripada CDOS Polymas. Kat CDOS Polymas ni boleh ada link untuk download semua rubrik, dokumen, proposal, template, logbook, guideline. So, kat CDOS Polymas ni juga lecturer boleh update dokumen supaya student boleh download lah. Next, kita pergi ke literature review yang kedua ialah record for previous FYP title. Record for previous FYP title ni telah diambil hard copy di JTMK department.
So semua data-data ni telah disusun dan diletakkan di dalam fail yang berasingan lah. Literature review yang ketiga ialah CSFYP. So CFYP ni kami ambil daripada website di Google. Dalam website ni juga mempamerkan FYP title untuk student. So dalam website ni juga mempamerkan title-title FYP, supervisor, type, prerequisites and juga memberi explanation tentang projek itu. Okay, next kita pergi ke literature review punya table dan kat sini ada description dan table dia. So saya akan bagi contoh untuk CSFYP website. Okay, CSFYP website ni dia dah menyatakan yang design dia tak berapa sesuai seperti website-website lain. Dan record for approval FYP title ni tidak menggunakan database, tidak boleh download dokumen, tidak boleh search previous title dan tidak boleh melihat lecturer mana yang masih available. Okay, contoh macam CDOS Polymas, design suitable, menggunakan database, boleh download dokumen dan tidak boleh search private title dan tidak boleh juga tengok supervisor apa yang masih available. So dekat sini kami punya JTMK FYP Finder mengandungi database, boleh download file dokumen contoh macam rubrik, logbook, dan kami JTMK FYP Finder juga boleh search private title mengikut sort dan kita boleh tengok juga supervisor apa yang masih available dekat situ. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Bukri Ahmad bin Karul Anwar. Nombor matrik saya 03DDT18F2028. Okey, saya sambung pada metodologi. Kami menggunakan prototype model. Okey, fasa pertama ialah requirement gathering. Dalam proses requirement gathering, kami membuat kaji selidik tentang website-website tersebut. Dan dalam masa yang sama, kami mengambil data-data tajuk FYP yang lepas dalam jabatan JTMK. Okey, untuk fasa kedua iaitu quick design, kami membina sedikit database dan juga basic-basic function bagi untuk website kami. Okey, untuk fasa ketiga iaitu building prototype, kami membentangkan projek kami kepada lecturer untuk membantu kami mencari kekuatan dan kelemahan dalam projek kami, dan juga kami mengambil komen dan juga cadangan lecturer kami untuk diterapkan kepada projek kami. Okey, untuk fasa yang keempat iaitu user evaluation, kami memberi uji kaji projek kami kepada pensyarah dan juga rakan-rakan kami untuk mengetahui pasti kekuatan dan juga kelemahan terhadap projek kami. Okey, untuk fasa yang kelima iaitu refining prototype, kami mengemas kini projek kami yang dikemukakan oleh pensyarah-pensyarah kami. Okey, untuk fasa yang keenam iaitu engineer product. Selepas saja projek kami diuji sepenuhnya, kami akan melancarkan projek kami dan juga boleh diguna pakai. Okey, kesimpulannya dengan adanya JTMK FYP Finder ni, tiada lagi tajuk-tajuk FYP yang sama dan juga pelajar boleh mencari lecturer mana yang boleh dijadikan supervisor, serta supervisor boleh mengupload data dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pelajar, dan juga pelajar boleh mendownload dokumen-dokumen yang diberikan oleh lecturer. Okey, ini adalah senarai reference kami atau bahan rujukan kami yang kami gunakan untuk membuat projek kami. Okey, hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan projek kami ataupun buat demo, iaitu JTMK FYP Finders. So, saya akan bentangkan bahagian lecturer. So, lecturer perlu sign up dulu. Username kita letak. Password. Confirm password. Dan submit. Lepas submit, pergi terus ke login. Button login.
Okay, ini adalah main page bagi lecturer punya interface. So ini ada menu home, data FYP, supervisor, guideline dan rubrik, sign up dan juga sign out dan juga button search. So bila kita tekan button search, dia akan pergi ke web base, IoT, button web base, button IoT dan juga button application. Okay, main interface. Okay, saya akan terangkan untuk button web base. Okay, bila lecturer pergi klik ke button web base, dia akan pergi ke tajuk pass web base FYP title. So dia ada dua function function. Dia ada add dan juga delete. So kita try add. Okay, letakkan FYP name. Okay, kategori dah disediakan. Session. Impact Polymas. SB name nama saya. Okay, bila tekan button submit, dia akan paparkan maklumat baru di bawah. So saya akan demo, tekan button delete. Apabila saya tekan button delete, so maklumat tadi hilang, tak ada. Okay, kita akan pergi ke IoT. Sama saja macam web base, ada add button dan juga delete button. Application pun sama juga, ada add button dan juga delete button. So kita akan pergi ke menu title FYP. So untuk page title FYP ni, dia akan memaparkan semua maklumat title-title FYP yang lepas. Okay, ini adalah maklumatnya. Dan dia juga ada dua function, iaitu button untuk add dan juga button untuk delete. Sekarang saya akan sambung untuk part supervisor untuk bahagian lecturer. Okey, kita akan pergi ke web supervisor. Kat bawah ni ada button untuk add supervisor name. Kat sini untuk kita tambah contoh kalau lecturer nak tambah nama, untuk tambah nama lecturer yang baru. Dan contoh kita buat nama Cik. Kita buat demo untuk Cik Fatri. Kita buat nombor telefon. Dan tajuk FYP. Okay. Dan kita submit. Dan data save successfully. So dia akan keluarlah data ni. Okay, next kita pergi ke function update. Okay. Contoh kalau lecturer tu nak update nama supervisor ataupun nombor telefon. Contoh kita tekan button update untuk data yang kita tambah tadi ni. Cik Fazri. Okay. Ke nama Cik Amar. Okay, so nombor telefon kita tukar. Dan nama FYP title. Dan kita tekan update. Data update successfully. So data yang tadi telah diupdate kat sini. So untuk function button delete ni, dia akan delete lah data dalam ni dan sekali dalam database. Okay, kita tekan ni. Data delete successfully. Okay, next kita pergi dekat guideline rubrik. Okay, dekat sini lecturer boleh upload file. Seperti logbook, borang pendaftaran, demo 1 rubrik, demo 2 rubrik untuk student download lah. Okay, contoh kita buat demo, kita choose file. Kita ambil file course outline ini, tekan open and tekan submit. Upload successfully. So kita tengok file balik dekat sini. Okay, course outline tadi telah diupload. Kat sini ada button untuk download dan remove. Kita nak download file tu, tekan download dan dia akan keluarlah bawah ni. Kalau untuk remove, tekan sini remove dan ya, dokumen tu hilang. Dan kat sini ada button untuk search. Macam kita nak search nama file tu, contoh kita search demo rubrik. Okay, dia keluar dekat sini search. Okay, next saya akan serahkan kepada Muhammad Alif. Saya akan sambungkan pembentangan daripada kawan saya dari. So, saya akan bentangkan bahagian student. So dalam bahagian student ni, pada bahagian index,
dia sama saja macam bahagian lecturer. Dia ada 3 kategori ni, web based, IoT dan application. So kalau kita klikkan web based, dia akan pergi ke past title yang telah disortkan dalam kategori web based. So sama juga kalau bahagian IoT, dia akan pergi ke FYP title yang di dalam kategori IoT. Dan sama jugalah untuk application. So selain tu, dalam bahagian student juga dia boleh tengok kontak-kontak list nama-nama lecturer yang masih lagi available untuk dijadikan sebagai supervisor. So dalam page ni, kalau kita tengok dia ada button contact. So button contact ni kalau kita klikkan dia akan terus bawa kita ke pada WhatsApp lecturer tersebut. So selain daripada tu, dalam page rubrik, guideline dan rubrik, student juga boleh download dokumen-dokumen yang telah diuploadkan oleh lecturer. So kalau saya tekan download, dia akan keluar download. Baiklah, satu lagi function dalam page student ni, apabila student klik tambah kata mata ni, dia akan terus pergi ke index, kepada bahagian searching. So searching ni tadi, kalau kita klik image ni, dia akan pergi ke kategori FYP masing-masing. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.